Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5. Kumpulan 5 akan membentangkan tentang tuduhan antisemitik ke atas Malaysia tiada hubungan diplomatik dengan Israel. Nama saya Nurul Rabiha binti Sukri, nombor ID SC20004. Apakah yang dimaksudkan dengan antisemitik? Antisemitik merupakan suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk penganiayaan, penyeksaan terhadap agama, etnik maupun kelompok ras mulai daripada kebencian terhadap individu sehingga lembaga. Ia termasuklah anti-Yahudi, anti-Israel dan anti-Zionis. Pada awal tahun lepas, isu sekatan kemasukan atlet perenang Paralimpik Israel ke Malaysia dikecam oleh kerajaan Israel yang membuat kenyataan bahawa Malaysia mengamalkan polisi antisemitik dan bertentangan dengan semangat Olimpik. Kenyataan jurucakap Kementerian Luar Israel, Emmanuel Nation, menyatakan bahawa Malaysia mengamalkan sentimen antisemitik yang telah mengelirukan maksud seminitisme yang mungkin kurang sesuai dengan pendirian diplomatik Malaysia terhadap kewujudan negeri Israel. Antisemitism didefinisikan di dalam Kamus Merriam-Webster sebagai seseorang yang berpendirian yang tidak bersetuju dengan fahaman dan cara hidup penganut agama bangsa Yahudi dan sudah tentu berbeza dengan pendirian menentang kewujudan negeri Israel. Orang Yahudi merupakan kelompok penganut agama Yahudi yang terdiri daripada pelbagai kewarganegaraan, manakala negeri Israel pula merupakan sebuah negeri yang terdiri daripada penganut agama Yahudi, Kristian, Islam dan lain-lain. Hakikatnya, rejim Israel mempunyai pendirian bahawa Israel merupakan negeri rasmi orang Yahudi dan sekaligus mewakili seluruh pelosok orang Yahudi. Kenyataan ini tidak benar sama sekali, malah tindakan pentadbiran dan tentera rejim Israel dikecam oleh ramai orang Yahudi di seluruh dunia. Berbeza dari segi pendirian Malaysia adalah sekiranya seseorang berbangsa Yahudi yang merupakan warga negara selain Israel, mereka bebas untuk melawat Malaysia mengikut status hubungan diplomatik Malaysia dengan negara berkenaan. Hakikatnya, Hakikatnya adalah Malaysia tidak mengiktiraf kewujudan negeri Israel sekaligus tidak mengiktiraf kewarganegaraan dan pasport dari negeri Israel. Ini telah termaktub dalam buku negara iaitu Perlembagaan Undang-Undang. Tanpa pengiktirafan pasport, pihak imigresen tidak dapat memproses kemasukan mana-mana warga Israel ke Malaysia. Israel telah melampas Gaza pada 1967 secara haram sebelum menarik semula tentera mereka pada 2005 dan sejak itu, wilayah itu terus bergolak sehingga kini. Berdasarkan tajuk yang telah diberi, 4 teras falsafah pendidikan kebangsaan FPK iaitu intelek, jasmani, rohani dan emosi diaplikasikan dalam usaha untuk memahami tentang kerumitan dunia bagi menyediakan individu yang berkemahiran yang bakal melibatkan diri dalam ekonomi global, membangunkan individu yang berpotensi serta serba boleh dan mendedahkan kepada individu tentang nilai-nilai tersirat dan hak-hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufara Alia binti Muhammad Zahari, nombor matrik TJ19031. Pada hari ini berada di sini untuk menjelaskan kepada anda isu yang hangat diperkatakan iaitu tuduhan antisemitik ke atas Malaysia di mana tiada hubungan diplomatik yang dijalinkan dengan pihak Israel. Pada sekitar bulan Oktober 2003, Tun Dr. Mahathir iaitu mantan Perdana Menteri Malaysia telah menyampaikan ucapan perasmiannya sempena persidangan OIC yang diadakan di Kuala Lumpur. Ucapan itu telah mencetuskan kontroversi di mana liputan media mendakwa ucapan itu sebagai antisemitik. Pemimpin nasional di seluruh dunia telah berpecah menjadi dua kubu sebagai tindak balas kepada ucapan itu. Terdapat pemimpin nasional yang mengkritik dan juga menyokong. Pendirian Dr. Mahathir telah dipersoalkan sama ada beliau antisemitik, anti-Yahudi, anti-Israel ataupun hanya anti-Zionis. Antara pemimpin nasional yang menyokong, misalnya Presiden of Indonesia, Presiden of Afghanistan, Presiden of Iran dan pelbagai lagi, dan terdapat pemimpin nasional yang membangkang, misalnya German Foreign Ministry dan juga Australian Prime Minister. Berikutan larangan Malaysia ke atas atlet Israel untuk menyertai kejohanan renang para dunia di Malaysia, Dr. Mahathir telah berkata Malaysia mempunyai hak untuk menuntut sempadannya kepada sesetengah orang, terutama mereka yang negara ini berpendapat melakukan banyak perkara yang salah.
Justeru, sebuah negara mempunyai hak untuk menuntut sempadannya kepada sesetengah orang dan itulah fungsi adanya sempadan. Tetapi di Malaysia, kita telah mempunyai dan telah menolak untuk mempunyai hubungan diplomatik dengan pihak Israel sama sekali. Dan kita berpendapat, mereka telah membuat terlalu banyak kesalahan tetapi tetap terlepas kerana tiada sesiapa yang berani untuk berkata apa-apa terhadap mereka. Timbalan Perdana Menteri telah berkata, kenyataan Dr. Mahathir mengenai penglibatan pembiaya kewangan antarabangsa George Soros, seorang Yahudi dalam spekulasi mata wang di rantau ini, telah dikutip secara terpisah-pisah sehingga menyebabkan Perdana Menteri dianggap anti-Yahudi dan juga anti-Semitik. Dalam hal ini, beliau berkata, jika seseorang membaca hasil karya Shakespeare bertajuk Merchant of Venice secara terpisah-pisah, sudah pasti mereka akan menganggap Shakespeare sebagai anti-Yahudi kerana memaparkan sikap buruk seorang saudagar Yahudi bernama Shylock. Justeru disebabkan pihak Israel telah mempunyai banyak kesalahan yang dilakukan, Malaysia telah membuat keputusan untuk tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan kepada anda dan mengaitkan kepada anda isu ini dengan aspek LMEA iaitu aspek logik. Isu ini dapat dikaitkan dengan aspek LMEA iaitu aspek logik. Secara logiknya, kita tidak akan menyokong sesuatu perkara yang bercanggah dengan pendirian dan pemikiran kita. Itulah yang telah Malaysia tegaskan berhubung tuduhan antisemitik ke atas Malaysia yang tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan pihak Israel. Menurut kepada aspek logik, Malaysia tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan pihak Israel berikutan Malaysia tidak ingin menyokong kekejaman dan keganasan yang dilakukan oleh pihak Israel. Terdapat pihak yang menuduh Malaysia sebagai antisemitik berikutan ucapan yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir sewaktu persidangan OIC di Kuala Lumpur. Namun begitu, secara logiknya jika difikirkan, terdapat pelbagai pengaruh keburukan dari pihak Israel, misalnya tidak berperi kemanusiaan, akhlak yang tidak baik, kekerasan, kezaliman dan sebagainya. Justeru, Malaysia tidak ingin terlibat dan terpengaruh dengan perbuatan tidak bermoral dan juga anasi yang tidak baik daripada pihak Israel. Seperti yang kita tahu, kebanyakan negara tidak mengiktiraf Israel sebagai sesebuah negara berikutan undang-undang kenegaraan yang tidak dipatuhi dengan baik serta kekerasan dan kezaliman yang dilakukan kepada pihak yang tidak bersalah, misalnya pihak Palestin, semata-mata untuk mendapatkan kemahuan mereka. Berikutan pelbagai kekacauan dan keganasan yang dilakukan kepada pihak Israel, secara logiknya mendorong kita untuk berfikir bahawa jika kita menjalinkan hubungan diplomatik dengan pihak Israel, maka akan menyumbang kepada kucak-kacir dalam kalangan masyarakat dan menggugat keamanan negara. Dalam makluman semua pihak, Israel sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan kemahuan dan mencapai target mereka. Namun pelbagai taktik kotor dan ganas diselitkan dalam tindakan mereka, justru dengan mengaplikasikan aspek LMEA iaitu logik dalam kehidupan bermasyarakat, Malaysia membuat keputusan untuk tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan pihak Israel. Malaysia tidak perlu untuk dituduh antisemitik kerana setiap pihak mempunyai kebebasan bersuara dan mempunyai kebebasan untuk menyuarakan pandangan masing-masing yang mendorong kepada persetujuan keputusan akhir yang dibuat. Akhir sekali, dengan peratus kemungkinan yang tinggi untuk mengakibatkan kesan bahaya yang tinggi kepada ancaman kepada negara Malaysia, maka Malaysia telah membuat keputusan untuk tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan pihak Israel dan keputusan itu adalah antara keputusan yang terbaik untuk dilakukan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Natasha binti Asmadi dan saya akan teruskan isu semasa tuduhan antisemitik ke atas Malaysia tiada hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut konsep falsafah pendidikan kebangsaan FPK, terdapat dua elemen penting yang berkait rapat dengan isu ini, iaitu elemen rohani dan elemen emosi. Elemen rohani boleh dikaitkan dengan sikap negara Israel itu sendiri, sikap tidak berperi kemanusiaan Israel. Hal ini dibuktikan dengan kekejaman yang telah dilakukan oleh negara Israel terhadap negara Palestin. Hal ini berlaku kerana mereka tidak mempunyai pegangan agama. Jika kita melakukan hubungan diplomatik dengan negara Israel, ia akan mewujudkan masyarakat Malaysia yang tidak harmoni dan boleh mengakibatkan kucak-kacir dalam negara Malaysia. Daripada konsep elemen emosi pula, Israel telah memberi kesan yang negatif atau kesan yang buruk terhadap emosi rakyat Palestin.
Hal ini boleh dibuktikan dengan sikap negara Israel yang sangat kejam yang menganiaya rakyat Palestin. Hal ini jika kita mempunyai hubungan diplomatik dengan negara tersebut, ia boleh menyebabkan kesihatan mental rakyat Malaysia serta emosi rakyat Malaysia merujum jatuh dan lebih teruk akan mengakibatkan kemurungan dan boleh mengakibatkan kematian. Jadi sebagai contoh, negara Malaysia telah menerapkan falsafah peningkatan kebangsaan dari elemen rohani dan emosi yang telah menunjukkan elemen-elemen ini sangat penting dalam kehidupan rakyat Malaysia sendiri kerana telah diterapkan pada peringkat sekolah lagi. Seterusnya, prinsip rukun negara yang berkait rapat dengan isu ini iaitu prinsip rukun negara yang keempat, kedaulatan undang-undang. Malaysia tidak mahu mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel kerana negara tersebut banyak melakukan kesalahan-kesalahan besar namun sering dilepaskan. Undang-undang negara telah menyatakan negara berhak memilih negara-negara tertentu dan menutup sempadan kepada negara-negara tertentu, sebagai contoh negara Israel. Hal ini telah dinyatakan oleh mantan Perdana Menteri sendiri dalam satu perundangan iaitu Datuk Tun Dr. Mahathir. Agama rasmi negara Malaysia juga agama Islam telah menentang keras dengan perilaku kejam Israel terhadap negara Palestin. Hal ini telah membuktikan kita tidak perlu mempunyai hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Malaysia telah menerapkan prinsip rukun negara yang keempat ini, kedaulatan undang-undang, demi menjaga keamanan dan keharmonian negara Malaysia sendiri. Seterusnya, saya sertakan juga tindakan-tindakan kejam Israel terhadap Palestin yang boleh membuktikan apa yang saya sampaikan sebelum ini, iaitu serangan balas dan pembunuhan militan kanan Gaza Palestin, pembinaan tembok pemisah Palestin Israel dan seterusnya tahanan Palestin di penjara Israel yang terus dianiaya. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syuhada binti Sabarudin yang membentangkan metrik 3.6035 akan membentangkan tentang punca Malaysia dituduh sebagai antisemitik. Antara salah satu puncanya ialah pendirian Malaysia tentang kemasukan etnik Israel ke dalam negara. Pada tahun lepas, Malaysia tidak membenarkan etnik renang Paralimpik Israel untuk memasuki negara ini bagi menyertai kejohanan perenang para dunia 2019 yang dijadualkan berlangsung di Sarawak pada bulan Julai tahun lepas. Menurut prinsip LMEA, sesebuah negara itu mempunyai hak untuk menutup wilayah kepada sesiapa yang dikehendakinya, seperti Malaysia menutup wilayah untuk para etnik renang Israel kerana sifat kejam rakyat mereka terhadap Palestin. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu antara satu elemennya ialah intelek, iaitu mempunyai pendirian yang tetap terhadap dalam sesuatu aspek, seperti Malaysia ini mempunyai pendirian tetap terhadap Israel dan kekejamannya terhadap rakyat Palestin. Seterusnya, rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan, iaitu dengan menghalang sesebuah negara untuk memasuki ke dalam negara sendiri. Hal ini demikian kerana pendirian yang tetap terhadap kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin. Ini dapat dikuatkan lagi dengan pendirian Malaysia untuk meningkatkan martabat agama Islam yang merupakan agama rasmi negara. Hal ini demikian kerana Israel telah menjatuhkan martabat agama Islam dengan kekejaman mereka terhadap penduduk Palestin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Ahmad Tajuddin, ID TJ19009. Saya akan menerangkan tentang punca Malaysia dituduh sebagai antisemitik. Punca yang pertama ialah kritikan Tun Dr. Mahathir tentang kesalahan yang dilakukan oleh Israel. Hal itu menyebabkan Tun Dr. Mahathir dan Malaysia dilabel sebagai antisemitik. Tindakan Tun Dr. Mahathir itu menimbulkan rasa tidak puas hati golongan Yahudi.
Akan tetapi pada hakikatnya Malaysia bukanlah antisemitik kerana Malaysia hanya menentang perbuatan Israel dan bukan semua golongan Yahudi. Jika dikaitkan dengan LMEA, tindakan Tun Dr. Mahathir tersebut tidak salah kerana wujudnya hak kebebasan bersuara. Setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk menyuarakan sebarang pendapat dan beliau mempunyai hak untuk menyatakan pendiriannya mengutuk tindakan Israel. Jika dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan pula, dari segi rohani iaitu kita mengenal pasti dan bersuara menentang perkara yang salah. Tindakan Tun Dr. Mahathir tersebut adalah benar kerana beliau menentang sekeras-kerasnya tindakan Israel yang kejam terhadap Palestin, meskipun Israel disokong oleh banyak kuasa-kuasa besar yang lain. Beliau mengetahui apa yang dilakukan oleh Israel itu salah dan tidak berperi kemanusiaan. Yang terakhir sekali ialah rukun negara. Rukun negara yang dikaitkan di sini ialah kesopanan dan kesusilaan. Sikap menentang dan mengutuk perbuatan yang salah itu penting untuk mengukuhkan kepribadian dan keharmonian bangsa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izlin binti Faizal, nombor matrik AA20210. Saya akan membentangkan bahagian kesan tuduhan antisemitik terhadap individu dan juga masyarakat. Yang pertama adalah kesan tuduhan antisemitik terhadap individu. Seseorang tersebut akan merasa lebih takut dan juga fobia dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap individu tersebut. Seterusnya, hubungan seseorang yang telah tertuduh itu akan menjadi lebih renggang. Dan yang terakhir, kehidupan seseorang itu akan menjadi lebih huru-hara. Terhadap masyarakat pula, nilai kemasyarakatan tersebut akan menjunjung jatuh. Dan seterusnya, hubungan intim sesebuah masyarakat itu menjadi renggang. Dan seterusnya, terjejaslah juga keharmonian masyarakat tersebut. Maka dengan itu, masyarakat tersebut terpaksa menyembunyikan identiti masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatini binti Abdul Sattar, matrik number TJ19042. Saya akan menerangkan tentang kesan kepada negara. Dia itu terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif, ia akan membangkitkan kesedaran tentang teruknya penindasan ke atas negara luar. Bagi menjelaskan isu dan sejarah perang, Jabatan Perdana Menteri telah menerbitkan buku khas berhubung sejarah kewujudan negara Israel dan mengapa Malaysia tidak menyokong Israel dan terus menyokong Palestin bagi menyelesaikan kekeliruan setengah rakyat Malaysia. Bagi kesan negatif pula, pergolakan dan pemberontak boleh berlaku di mana-mana atas dasar sifat antisemitik. Pada tahun 2011, pasukan bola sepak Chelsea menjadi sasaran ejekan sebahagian besar penonton yang mengejek seorang pemain Chelsea yang berasal daripada Israel. Perkara itu telah menjadi bahan utama bualan seluruh dunia yang menuduh Malaysia mempunyai sikap perkauman yang tinggi kepada rakyat Israel. Pengurus Chelsea meminta Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM membuat kenyataan rasmi dan memohon maaf di atas kejadian yang berlaku. FAM akur dengan permintaan Chelsea dan meminta maaf di atas sikap penonton. Bagi topik logik, ia tidak dapat dinafikan bahawa Malaysia mendapat tentangan dari beberapa kuasa besar apabila menyuarakan pendapat untuk tidak menyokong Israel. Berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan, ia dapat dikaitkan dengan elemen emosi di mana kita boleh berfikir dan mengawal tingkah laku dengan memohon maaf jika bersalah dan memupuk sikap bertanggungjawab seperti yang dilakukan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Dan yang terakhir sekali, rakyat Malaysia patuh kepada rukun negara yang keempat di mana kedaulatan undang-undang diaplikasikan apabila Jabatan Imigresen Malaysia menetapkan negara Israel haram dilawati oleh rakyat Malaysia. Ini kerana Malaysia tidak mengiktiraf negara terbabit. Perang Israel-Palestin yang berterusan menyebabkan kawasan itu sangat berbahaya.
Kaedah mengatasi tuduhan antisemitik terhadap individu, masyarakat dan negara. Elemen pertama iaitu logik. Individu, masyarakat dan negara mestilah sentiasa berfikiran rasional terutamanya terhadap isu-isu yang berkaitan dengan maruah negara. Tuduhan antisemitik terhadap Malaysia disebabkan oleh sesetengah individu yang terus membuat andaian sebelum mendapat kesahihan tentang perkara-perkara yang telah berlaku. Sebagai contoh, kenyataan yang telah dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir iaitu di mana beliau berkata bahawa Malaysia tak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tambah beliau, sebuah negara mempunyai hak untuk menuntut sempadannya kepada sesetengah orang. Sebab itu adanya sempadan. Tetapi di Malaysia, kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel sama sekali dan kita berpendapat mereka membuat terlalu banyak kesalahan tetapi tetap terlepas kerana tiada siapa berani untuk berkata apa-apa terhadap mereka. Kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir ini telah disalah tafsirkan oleh setengah individu yang telah menyatakan bahawa Dr. Mahathir ini sebagai seorang yang antisemitik. Jadi sekiranya sesetengah individu itu sentiasa berfikir logik dan mentafsir dengan baik dahulu apa yang telah dikatakan oleh Dr. Mahathir, tuduhan antisemitik itu tidak akan berlaku. Oleh itu, semua pihak haruslah sentiasa berfikiran logik terhadap apa yang telah mereka dengar dan apa yang telah mereka lihat. Elemen falsafah pendidikan kebangsaan, emosi. Individu, masyarakat dan negara haruslah mengawal tingkah laku sebelum mengeluarkan kenyataan. Seperti sekarang, terlalu ramai keyboard warrior yang suka berkritik dalam media sosial dan menjadikan laman sosial itu sebagai platform untuk mereka mengeluarkan kenyataan. Jadi, apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia iaitu seseorang bangsa Yahudi yang merupakan warga negara selain Israel, mereka bebas untuk melawat Malaysia mengikut status hubungan diplomatik Malaysia dengan negara berkenaan. Tetapi, Malaysia tidak mengiktiraf kewujudan negeri Israel sekaligus tidak mengiktiraf kewarganegaraan dan pasport Israel. Apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia ini dianggap sebagai antisemitik kerana tidak membenarkan warga negara Israel untuk datang ke Malaysia. Sekiranya semua masyarakat ataupun individu itu dapat berfikir dengan baik dan menilai sesuatu itu secara rasional, perkara ini tidak akan berlaku. Jadi semua mestilah sentiasa mengawal emosi masing-masing supaya tidak mengungkapkan pendapat mereka tanpa mengetahui apa yang telah berlaku. Assalamualaikum. Nama diberi Nurin Jazlina binti Muhammad Faza. Nombor metrik SC20002. Jadi saya akan membentangkan tajuk kaedah mengatasi tuduhan antisemitik terhadap individu, masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan dari segi rohani pula adalah untuk melahirkan individu, masyarakat yang berakhlak mulia supaya dapat mengekalkan keharmonian dan kemakmuran negara. Oleh itu, dengan mengamalkan konsep ini, ia dapat mengatasi rakyat Malaysia daripada bersikap antisemitik. Akhir sekali, prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara yang boleh dikaitkan bagi mengatasi tuduhan antisemitik ini ialah kesopanan dan kesusilaan. Ini kerana ia menekankan personaliti serta tingkah laku. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk individu dan masyarakat yang akan mewujudkan keharmonian negara. Prinsip ini juga membenci tingkah laku atau menyinggung perasaan terhadap sesuatu golongan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Uthman, PA 19065 sebagai pembentang terakhir untuk kumpulan 5 yang akan menyimpulkan mengenai tuduhan antisemitik ke atas Malaysia. Menurut
bekas Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau berpendirian untuk mengutuk negara Israel akan tetapi tidak anti-Yahudi ataupun antisemitik. Sebenarnya tindakan Zionis Israel ini boleh dikategorikan sebagai telah melanggar rukun negara kita yang keempat dan juga yang kelima iaitu kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Bagi membuktikan perkara ini, tentera Zionis sebenarnya telah merampas, menakluk Palestin serta melancarkan serangan yang ganas dan kejam terhadap penduduk di Palestin. Bukan itu sahaja, mereka juga telah mengabaikan arahan dari PBB dan tidak mahu berdamai. Walaupun kita masih tidak dapat membebaskan umat Islam di Palestin, namun begitu sebagai rakyat Malaysia, seharusnya kita membantu Palestin dengan pelbagai cara. Antaranya ialah berdoa, memboikot produk atau syarikat yang menyokong Zionis, memperbaiki kualiti ibadah wajib, meningkatkan ibadah sunat, mengambil tahu isu semasa di Palestin, memberi sumbangan harta, melakukan kempen kesedaran Palestin dalam kalangan masyarakat, mendidik anak-anak dengan semangat juang dan akhir sekali memboikot cara hidup Zionis. Kesimpulannya ialah kita sebagai rakyat Malaysia perlu membantu kerajaan kita sendiri bagi membebaskan setiap umat Islam di negara Palestin daripada jajahan Zionis. Semoga usaha kita akan membuahkan hasil. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan 5. Assalamualaikum. Terima kasih.